Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua pelajar-pelajar Sains Tauhidik. Hari ini saya nak bagi briefing berkaitan dengan projek eksplorasi pandang alam bagi khusus SCPD 2143 lah. Right, so yang pertama EPA, eksplorasi pandang alam, akan diadakan pada 2 Disember 2023 hari Sabtu. Sabtu ni pada jam 9 pagi sampai 12 tengah hari lah. Mungkin tak sampai pukul 12 pun. Dan pelajar diminta untuk berkumpul pada pukul 8.45 pagi lah. Okay, kita ada kat situ. And then pukul 9 insyaAllah kita start lah. 9.30 macam tu lah. Right. So hopefully semua pelajar dah bersedia ada di depan hutan kekal tersebut ataupun di pekarangan lah. Nanti ramai-ramai kita dekat situ lah. So situlah tempat dia. But anyway, saya dah share location dan juga saya dah tunjuk gambar tempat berkumpul tu dalam UKM Folio. Dalam nanti you all isi borang dekat situ you boleh nampak gambar lah. Okay, so saya merujuk kepada UKM Folio. So dalam UKM Folio ada tugasan EPA. Okay, so tugasan ni menyumbang 40% kepada grade akhir dan 10% tu pada skrip. So eksplorasi pandang alam ni menyumbang you all kena buat tugasan video, you all kena buat skrip. Sebelum buat video kena buat skrip. Skrip tu is storyboard lah of the video, dan juga ada essay. Okay, essay ni individu. Tapi video dan skrip tu secara berkumpulan. Okay. So somehow essay tu macam apa pengalaman yang you dapat, kaitkan daripada kuliah dengan lapangan. Okay. Di EPA tu lah. So dari situ you boleh gunakan ilmu yang you dapat untuk come up with the text or storyboard for the video. Alright, saya go through dulu. Dekat dalam UKM Folio, so you boleh nampak yang pertama ada tugasan refleksi awal kan. Okay, yang tu sepatutnya semua dah hantar, tapi ada yang tak hantar. Semua nak hantar secepat mungkin. Lagi lambat hantar, saya potong markah So next is kehadiran eksplorasi pandang alam, EPA. So mohon isi. Saya dah buka, so you dah boleh isi sehingga tempoh isi tu sehingga 2 Disember pukul if I not mistaken 9.30. Okay, then nanti akan ditutup lah. So mohon isi borang kehadiran. Saya ada bagi Google Form dekat situ. And then tugasan essay eksplorasi pandang alam. So daripada EPA you all kena hantar essay, tadi saya sebutkan essay, skrip dan video. Essay individu, skrip dan juga video tu secara berkumpulan lah. So saya baca dulu tugasan essay. Ini ada dekat dalam UKM Folio. So tugasan dekat EPA ni tadi saya sebut ada video berkumpulan. Video tu you kena buat skrip lah. Okay, so itu yang berkaitan dengan video, dan juga yang keduanya essay. So essay ni secara individu. So saya bacakan, tugasan essay ni adalah tugasan ni untuk menghasilkan satu essay. Panjang dia dalam minimum 5 muka surat. Okay, berdasarkan EPA, berdasarkan eksplorasi yang kita buat dekat Bukit Rupa. So panjang tadi saya dah sebut, panjang dia minimum 5 muka surat termasuk gambar. So gambar tu janganlah besar sampai 1 page ataupun saya letak sini maksimum half a page. Okay. So you all kena masukkan dekat dalam essay tu ada 5 elemen yang dibincangkan sepanjang eksplorasi di Bukit Rupa tu lah. Ada banyak nanti akan dibincangkan, so you all ambil 5. So you all bincangkan 5 tersebut. So kalau tak gambar, ada gambar. And then bincangkan apa pandangan you all. Nanti saya baca rubrik dia dan juga kena letak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan elemen tersebut lah. Okay, so saya sebut kat situ kena kaitkan 5 elemen yang diperolehi daripada Bukit Rupa. Okay.
dan juga kaitkan dengan Al-Quran ataupun hadis, tak semestinya Al-Quran ataupun hadis lah. Okey, esei EPA yang dibincangkan adalah daripada pengalaman eksplorasi di hutan simpang kekal ataupun Bukit Rupa dengan menyalahkan dalil-dalil akli yang ada kat dalam Al-Quran lah. So saya harap tugasan ni you all rancang dengan baik. You all dah catat kan sepanjang eksplorasi pandangan alam tu, you all dah catat apa yang Dr. Fazli facilitator akan bentang. Dia akan sebut the element, dia akan sebut ayat Al-Quran, dia akan sebut perkaitan dia. So salin itu, you can copy back, tak ada masalah. Tapi nanti side Dr. Fazli 2 Disember 2023 kena side macam tu lah, apa yang disebut oleh Dr. Fazli lah. Okay. And then tadi saya sebut kena rancang dengan baik. Apa maksud kena rancang dengan baik tu? You all boleh merujuk kepada kriteria ataupun rubrik yang disediakan. Okay. Rubrik pun ada juga dekat dalam, saya dah nyatakan lah. Okay, so pastikan ada gambar, color, gambar tak wajib. So boleh ada gambar kat dalam tu, ada ayat Quran dan juga elaboration of either pandangan you all, pendapat you all, berkaitan dengan elemen yang you all pilih dan juga kaitannya dengan Al-Quran lah. So bincang dekat dalam tu. Okay, alright. So untuk pergi ke EPA tu, apa you all boleh buat? Sebab kalau you all collect maklumat tu seorang-seorang, so mungkin you all termiss. So you can collaborate in a group. Dalam satu kumpulan, tak semestinya kumpulan video, the best is kumpulan yang saya dah tetapkan lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa, sebab ini individu kan. That will be your experience untuk menghasilkan video tadi lah. Okay, so you all boleh nanti jumpa geng kat sana. Katalah ada 2-3 orang. Nanti maklumat yang dapat nanti kita share kan. Buat cakap macam tu lah lebih kurang. So you can work in group to collect the information untuk penulisan esei. Dan juga membantu your video in your team lah. Okay, pelajar boleh membentuk kumpulan. Kumpulan ni untuk mendapatkan maklumat tadi lah. Boleh membentuk kumpulan untuk mengumpul maklumat dan berkongsi maklumat tersebut dalam kumpulan, tetapi setiap pelajar perlu menghantar esei secara individu. What you write down, you can share from your friends, you can share with your friends and get the information daripada kawan you all yang dapat pada masa tu, just in case you all termiss. Dan apa saya kata ni? Okay. Dan esei tu kena tulis secara individu lah. Pastikan esei yang you all dah tulis tu tak sama dengan your friend punya. Kalau saya dapati penulisan tu sama, exactly word by word, kesalahan pun semua sama, dua-dua ni kena tolak markah. Kalau tiga-tiga kena tolak markah. Bukan tolak markah itu kira plagiarize, then you're given 0 marks lah. Okay, so berhati-hati. Kalau share maklumat tu, saya tahulah, kata share maklumat, tapi pastikan elaboration tu elaboration sendirilah. Okay, itu maksudnya lah. Mungkin ayat Quran tu sama, apa yang you all dapat daripada facilitator dekat EPA eksplorasi pandangan alam tu pun sama, tetapi you all kan kena ada your creativity untuk menerangkan, relate to your own experience. So yang itu of course berbeza lah. Okey, so tugasan ni menyumbang perkara keempat ni. Tugasan ini menyumbang kepada sebahagian daripada penilaian komponen video tadi tu. So saya nyata juga kat sini, so komponen penilaian untuk khusus ni ada jurnal refleksi awal 10%, jurnal refleksi akhir 20%, yang ni at the end lah, namanya pun akhir kan. And then ada tugasan kuis daripada pensyarah, ada setengah pensyarah dia akan bagi kuis. Nanti part saya ada, part Dr. Isfah ada, nanti part Prof. Ishak ada, mungkin daripada, saya tak sure daripada Encik Imran ada ke tak, mungkin ada. Daripada Dr. Faizal ada. So ada few pensyarah akan bagi tugasan, so yang ini akan contribute 20%. Tugasan video, eksplorasi pandangan alam ni 40%, which daripada 40% tu, dan skrip 10%, so tak termasuk So the video 40% tu akan termasuk the video, peer assessment, daripada kerjasama buat skrip, buat video tu ada peer assessment termasuklah 40%, dan juga essay tadi tu. Essay individu juga termasuk dalam 40%. So sebelum ni pengalaman yang lepas lah, sebelum ni bila pelajar menghasilkan satu kumpulan menghasilkan video, so markah sama kan?
So yang membezakan adalah peer assessment. So kalau you all tak hadir meeting, kalau you all tak contribute, so nanti peer assessment tu akan kurang lah. Dan juga AC individu. So yang itu akan membezakan markah walaupun you all buat secara berkumpulan, tapi peer assessment dan juga AC individu tu akan membezakan markah setiap orang walaupun secara berkumpulan. Okay, so kehadiran dalam EPA ni penting untuk dapat markah dalam 40% tu. Okay, which boleh membezakan daripada rakan lah. Walaupun secara grup katalah dapat full mark. Katalah tak, biasanya tak adalah full mark. Katalah 95/100. Tapi yang membezakan nanti adalah markah keseluruhan daripada 40% tu yang membezakan daripada 100 tu nanti ada sebahagian daripada peer assessment dan juga ada sebahagian daripada AC individu tadi lah. Alright. So next, peer assessment tadi, penilaian rakan sebaya juga you all boleh semak, ada juga saya dah letak dekat dalam portfolio. So borang penilaian keserakanan ataupun peer assessment ni, pelajar mohon masa you all masuk, login, menggunakan email siswa sebab tadi kehadiran tadi tu tak ada masalah, you all boleh gunakan you all punya Gmail biasalah. Tapi untuk peer assessment you have to use your student email siswa UKM siswa tu lah. Okay, sebagai contoh a12345@siswa.ukm.edu kena masuk menggunakan email siswa and then baru boleh isi borang soal selidik tu lah. Kalau you isi your Gmail ke Yahoo ke whatever email, you tak boleh access sebab saya dah restrict kepada email UKM sahaja. Dan tempoh penilaian sehingga minggu 14, hujung minggu 14 atau akhir minggu 14 ataupun 19 Januari. So ini untuk peer assessment. Okay, deadline dia sehingga 19 Januari 2024. Biasalah kalau saya buat sehingga 11.59 malam. Right, dan borang ni akan tutup automatically akan tutup pada 20 Januari. Ada peringatan dekat situ, semua pelajar wajib menilai. Semua pelajar dia kena masukkan markah untuk diri dia sendiri dulu sebagai penilai dan perlu menilai rakan sekumpulan. Okay, so dalam kumpulan ada 4 orang, maksimum 4 orang. Ada pelajar yang kata dia dah drop, so might be ada kumpulan yang 3 orang lah. So katalah kumpulan 4 orang tadi tu, A yang pertama, pelajar pertama A. So A dah isi, so tu penilai, so A isilah nama, matrix dia dan juga ada soalan yang perlu diisi. Dan kemudian A kena next section, A kena nilai rakan pertama, rakan kedua lah. So A tu yang pertama, so kena nilai B. Lepas nilai B, dia kena nilai C dan dia kena nilai D. Semua orang wajib menilai diri sendiri dan juga rakan-rakan lah. Diri sendiri tu lebih kepada a reflection lah, your own self-reflection on the group work. Okay, and then nilai rakan-rakan. Kalau rakan ni tak hadir, rakan ni tak contribute, rakan ni whatever lah, ada soalan kat situ, so you can give minimum markah 1, itu tak baik, kurang tak baik lah. Okay, 1 to 5 tak baik, dan yang 5 markah yang terbaik lah. So the maximum that you can get is ada kumpulan ada 4 orang, so 20 lah. So jangan risau untuk kumpulan yang ada 3 orang tadi tu, sebab ada pelajar yang maklumkan saya dia dah drop. Okay, saya tak perasan lah, ada 92 pelajar yang berdaftar untuk khusus ni lah. So katalah ada 3 orang pelajar dalam satu group, no worries. So markah maksimum tadi 15 kan, so nanti saya akan normalize jadi 20 lah. Right, so that is for peer assessment. Dan dia menyumbang 5% daripada markah keseluruhan 40% tadi tu. Right, saya dah share dah the link, Google link, okay, untuk peer assessment. And then okay, tadi dah sebut video isi, dah sebut peer assessment dan juga borang kehadiran tu mohon isi, wajib isi supaya saya tahu siapa yang tak hadir, siapa yang hadir, kenapa dia tak hadir dan kenapa dia tak boleh, ada discrepancy lah dekat AC tu nanti. So saya boleh tahu dari situ lah. Right, and then tugasan video documentary. Okay, so ni specifically on video. So tadi ada 2 on video ni ada 2. So pertama you should sebelum buat video kena buat storyboard dulu. Okay, storyboard tu dalam bentuk skrip lah. So you boleh plan dulu nak buat apa. Tadi saya dah share kumpulan, ahli kumpulan kan. So you can contact, cepat contact, segera boleh hubungi rakan-rakan
minta set Telegram ke WhatsApp group ke whatsoever, make sure you dekat ahli kumpulan tu dah ada nombor matrix masing-masing. So if you act as a group leader, tak kisahlah walaupun tak dilantik sebagai group leader, please contact your other friends menggunakan email address yang saya dah share tu. Dan kalau kawan tu tak reply, so you can report in the Google form tadi tu yang keserakanan. So tahu kata dia tak menyumbang kepada grup lah. Okay, nanti saya akan tolak markah untuk kumpulan lah kalau tak menyumbang. Alright, so untuk tugasan video, so you all perlu menghasilkan video dokumentari. Kita gelar dia sebagai video dokumentari pendek lah. Biasa kita gelar dia sebagai video dakwah lah. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan satu video to attract your audience to watch your video. Okay, dengan harapan video tu memberi knowledge kepada your audience lah. So itu maksudnya So itu maksudnya video dakwah lah. Bukan untuk berdakwah tapi to share your knowledge yang you all dapat daripada kuliah. So video dokumentari pendek mengikut tajuk kumpulan masing-masing. You can decide your own tajuk. Contohnya kalau yang lepas tu dia guna tajuk alam semesta for example. Okay. So you all boleh gunakan dapatan ataupun ilmu yang you all dapat dalam kuliah dan juga how ilmu yang you all dapat dalam kuliah ditranslate ataupun ditunjukkan di lapangan. Pengalaman yang itu yang digunakan untuk menghasilkan video dokumentari lah. Okay, so tajuk boleh pilih, you can be creative, pilih je tajuk apa-apa. Dan juga perlu dikaitkan dengan kandungan yang berteraskan Al-Quran ataupun hadis lah, okay, dalam video tu. So tajuk yang dijadangkan boleh tercetus daripada kuliah, okay, ataupun kuliah yang dibincangkan sepanjang semester yang telah atau akan dibincangkan, ataupun maybe you all belajar dekat dalam kuliah ataupun you all dengar talk dekat mana-mana. It's okay, you can choose your own tajuk. Okay, saya dah nyatakan dekat sini seperti tata yang sebelum ni, tugasan ini meneruskan legasi meraihkan ilmu dan juga mencuri kreativiti serta garapan seni terpendam dalam kalangan pelajar lintas program. So kalau pelajar FST ada, if I not mistaken semua pelajar FST kali ni kan, so ada pelbagai program, so you will be grouped in, kemungkinan consist of pelajar daripada different program. So hopefully yang itu akan menghasilkan video yang baik lah. Okey, untuk memenuhi, ada yang memenuhi citra 1, ada yang memenuhi citra 3 lah. So rakaman ni perlu dilaksanakan di sekitar dipilih oleh pelajar. So ada pelajar yang tanya saya, apa maksudnya tu? Daripada EPA, daripada eksplorasi pada alam 3 hari bulan ni, you will gain knowledge dan juga idea untuk menghasilkan video. So you might record your own video pada masa tu, ataupun mungkin sebab belum berbincang, belum ada idea, so you don't have the video yet. So itu yang saya maksudkan, you can record from the persekitaran. Contoh, you nak pergi sekali lagi Bukit Rupa boleh, tapi saya tak suggest. Nak pergi, jangan masuk dalam. Kalau to record the video lah, you can record dekat luar tu ataupun nearby your hostel. Okay, ataupun you can go to Taman Paku Pakis again. Okay, so kita ada Taman Paku Pakis tu macam hutan sikit lah. So you can go there to record and connect what you have learned in class dan juga what you have learned masa EPA. Okay, so EPA ni penting untuk you all menyampaikan, mengaitkan elemen yang you all nak ketengahkan dalam tajuk tu dengan ayat-ayat Al-Quran dan dibincangkan. Okay, dalam tu lah. So itu memang berupa ilmiah. Tapi yang essay tadi tu lebih kepada your personal feelings, your personal sharing based on your experience, based on your persekitaran experience, maybe your friends experience, your family's experience. So yang tu you all boleh kaitkan dengan apa yang you all dapat masa EPA nantilah. Okay, kumpulan pelajar akan dibentuk secara automatik. Oh, saya dah share dah. Okay, dan you boleh dapat dekat dalam UK Folio lah. Nama dia Senarai Ahli Kumpulan Projek Video. So you can check that.
In fact, kalau you all check yang saya dah share yang sampai ke email, you all klik saja, so you can retrieve the nama kumpulan. So boleh check lah. Ada 23 kumpulan, saya namakan by A, B, C, D, E. Okay? So kumpulan A sampai kumpulan W lah, ada 23 kumpulan. Dan so tempoh belum je saya dah ke advance sikit tadi. Alright. So pastikan dalam video mula-mula perkenalkan diri masing-masing. Biasalah ada tajuk semua kan. So make sure perkenalkan diri ahli kumpulan. So ahli kumpulan tu kena ada gambar dia, nombor matriks pelajar, setiap ahli. Dan juga gambarlah untuk dalam skrip saya nak ada nombor telefon setiap ahli. Just in case I need to call. Bila saya tengok ada yang serupa ni kan. So I have your number, so saya boleh call lah. Just in case lah. Just to clarify. Takkan saya terus bagi kosong kan. So saya clarify dulu lah. Alright, so untuk skrip ada nama, nombor matriks dan juga nombor telefon setiap ahli. Dan mohon tandakan star kepada ketua kumpulan. Untuk skrip dan skrip tu nanti you letak dalam Word dan di PDF kan dan submit. Untuk video sama juga, you akan dah buat video, share the video dekat dalam YouTube channel, get the link, paste the link in the PDF, in Word. Letaklah tajuk, nama ahli kumpulan, nombor matriks, nak letak nombor telefon pun okey. Semua kena ada. Lepas tu dalam Word file ni tak perlulah letak gambar sebab dalam video dah ada kan. So lepas tu nanti bagi link video, make sure saya dah letak peringatan kat situ, link video tu boleh diakses. You check dulu, klik video tu and then boleh akses ke tak. Okay, so setiap orang please check. Sebab just in case kalau saya yang buat, saya boleh akses lah, tapi your friends tak boleh kan. Maksudnya saya tak boleh akses. Okay, so make sure semua orang test video tu boleh akses. And then letak link video and then save as PDF, share with me. Bila sebelum submit the PDF file, mohon check the link video. Can it be accessed? Sebab nanti bila saya masuk, dia tak boleh access. Okay? That's what I need your phone number so that I can call if the video cannot be accessed. Tapi saya dah tulis kat sini. Please check so that the video boleh access. Kalau video tu tak boleh access, saya akan bagi makan sifar. Okay? To each member of the group. So pastikan, setiap ahli pastikan video tu boleh diakses lah. Alright, so dalam video tadi saya dah sebut kena ada gambar pelajar, nama dan juga nombor matrik. Tadi saya miss nama dan juga nombor matrik setiap ahli kumpulan lah. So ini apa yang boleh buat untuk lengkapkan tugasan video. Yang pertama buat skrip and then PDF kan, lepas tu hantar. Dalam skrip biasalah kena ada nama semua ahli. And then ada contoh skrip daripada Dr. Fazli punya skrip video Hasratun dengan TV1 dulu, so you can check that. Contoh skrip and contoh skrip tu is a kind of storyboard lah. First frame nak cerita pasal apa, ayat Quran apa yang you nak ceritakan, you nak kaitkan dengan elemen apa, and then host dia siapa, host cakap apa, and then the next scene tu ada ayat Quran dibacakan ke ataupun ada tunjukkan gambar yang berkaitan. So that is the storyboard lah. So storyboard tu kita tulis dalam bentuk script video. So you can gunakan contoh script video yang telah dikongsi untuk menghasilkan your storyboard lah. Okey, pelajar dicadangkan untuk menggunakan semua ilmu yang telah diperoleh dalam kuliah dan diadun dengan ayat-ayat Al-Quran untuk menghasilkan video dokumentari tersebut. So penulisan AC individu daripada EPA akan membantu untuk menghasilkan kandungan dan juga especially the script lah. Okay, script video pada alam tu. Alright, so video dokumentari tu saya suggest minimum 3 minit, maksimum 5 minit. Lebih pada tu saya tolak markah. Okay, so kita tak nak, saya hantar kepada penilai luar so penilai luar ni akan saya mark. Saya dah pesan lebih dari 5 minit potong markah. So make sure make it 5 minit. So you have to edit the video. Right. Antara langkah tadi saya kata menyediakan skrip and then kerja lapangan penggambaran. Okay, boleh lakukan dekat tempat pilihan pelajar. You should use experience yang masa EPA untuk hasilkan kerja lapangan tersebut. So kalau you all recordkan tu, you can record all together
ataupun nak record ada bahagian masing-masing, then you have to kongsi lah. So bila kongsi tu pastikan the audio daripada mula sampai habis clear lah, sebab you all buat masing-masing kan. So kena make sure the audio is good lah. Sebab ada kalau video sebelum ni pelajar A buat kat tempat lain, pelajar B kat tempat lain, bila you guys share, pelajar B tiba-tiba suara tenggelam, tak dengar. So content dia hilang lah, right? So make sure the video the audio is good bila you all combine, bila you all buat masing-masing lah. And then shooting and editing. So make sure untuk menghasilkan video yang baik tu kena shooting dengan baik, dan juga video akhir tu you have to check run through, so it's good lah. Alright, tadi saya dah sebut minimum 3 minit, maksimum 5 minit. Dan pelajar perlu dapatkan jumlah likes paling banyak. Okay. So ada yang tanya paling banyak tu berapa? So saya akan buat scale lah. 0 to 50, 51 to 100, 100 to 200, above 200 for example. Okay. So saya akan buat that skala dan akan beri markah lah. So kalau 0 to 50 number of likes tu, so itu markah yang paling kurang lah. Kalau saya buat skala 1, 3, 4, 5 kan, so itu markah paling kurang lah. Alright. So untuk hasil daripada untuk video ada 2, skrip tadi tu dan juga video dokumentari. Both of these secara berkumpulan. Okay. So skrip tadi tu kena selari dengan video lah. Kena pastikan skrip tadi sekali selari dengan video. Skrip kena hantar by pada tersebelum 4 Januari 2024. Okey, dan namakan file skrip tu sebagai skrip kumpulan A.pdf. Kan tadi saya sebut PDF kan file tersebut lah. Untuk video juga saya tulis dihantar secara berkumpulan. Boleh dihantar secara berkumpulan, maksudnya you do group work you all hantar. Tetapi dekat dalam Ukifolio, each of you guys have to submit individually. Okay. Kenapa saya buat macam tu? Saya nak make sure kalau pelajar tu dia tak contribute, so dia not able to get the video, walaupun nama dia kan, so not able to get the video, so dia tak boleh submit lah. So daripada situ saya tahu this pelajar tak contribute. So each of you have to submit, each of you has to submit the video. Yang you all dah buat sama-sama yang link tadi tu, so each of you ada that salinan and then submit dekat dalam Ukifolio. Okay, so itu maksudnya walaupun the group work is in a group, tapi setiap pelajar perlu hantar secara individu sendiri dalam Ukifolio lah. Dan tarikh akhir penghantaran video adalah pada 18 Januari 2024. Okay. So tadi saya sebut video tu dah buat, share dekat YouTube. Pastikan this is not for kids share dekat YouTube, dapatkan link dia, paste dekat dalam Word. Dalam Word tadi tu ada nama kumpulan, ada setiap nama ahli kumpulan, nama matrix, and letak link video, PDF kan, and then submit. Okay, pastikan link video yang dikongsi boleh dicapai. Video yang tidak boleh dicapai akan dapat markah 0. Right. Okay, so itu tugasan yang you all kena buat lah. And then ada senarai ahli kumpulan saya share kat situ, ada contoh skrip video pandang alam, and then projek video pandang alam. Those are all the button to submit the assignment. Okay. Alright, so itu berkaitan dengan EPA. So kita jumpa 2 Disember hari Sabtu. Kita mula berkumpul 8.45 dan kalau semua dah ada kita start at 9 lah. Okay. Dan insyaAllah dia habis before 11. Oh, peringatan, pastikan pakai pakaian sukan. Kalau boleh berlengan panjang sebab akan nyamuk, nanti nyamuk gigit. Kalau rasa kebal sikit tu tak ada masalah lah. So pakaian sukan dengan tracksuit, t-shirt lah, janganlah pakai gaun lah pula ke kan, untuk the girls tu. Janganlah pakai pakai apa yang pakai macam bersukan lah. Dan juga pakai kasut sukan. Jangan pakai slipper pula sebab ni namanya pun hutan so make sure pakai sport shoes lah. Bawa air botol, setiap orang bawa air botol satu. Dan juga please have light breakfast, makan dulu sebab saya tak nak nanti ada pengsan kat dalam tu sebab kurang sugar ke. So pastikan dapat light breakfast dan bawa Al-Quran fizikal kalau tak ada dekat dalam handphone. Kalau tak, just download je dekat dalam handphone.
So nanti bila facilitator Dr. Fazli sebut je dalam ayat Al-Quran tu, so you jot down dekat dalam your phone ataupun bawa buku nota lah. Kalau tak jot down dekat dalam handphone, notes ke, notability ke, whatever. So catat dekat buku nota dan juga make sure bawa pen. Right? So yang itu tips untuk you all buat essay nanti. So pengalaman dekat EPA akan membantu you all menghasilkan video lah. Okay. So saya nak share, ada pelajar tanya. Okay, sebab saya kata kat situ, kerja lapangan penggambaran boleh dilakukan di tempat pilihan pelajar. So itu maksudnya you all akan dapat idea masa you all pergi EPA tu. Right. So you all mesti tak sempat nak rakam masa tu. So what you can do is you can record dekat tempat lain lah, macam tadi dekat hutan pokok pakis, itu maksud dia. Ataupun boleh datang awal to discuss what you want to mungkin you tak ada idea sebab tak tahu apa facilitator akan share kan, tapi maybe you can discuss to discuss untuk video you all hasilkan tu lah. So daripada situ you all boleh shoot lah tempat-tempat you all nak ambil, for example. So you can do that. So jika pelajar merakam secara individu daripada lokasi yang berbeza, pelajar perlu menggabungkan semua rakaman daripada ahli kelas masing-masing. Okay, itu saya dah sebut tadi dah. So ada soalan, adakah ini bermaksud sekiranya ada individu yang tak dapat hadir pada 2 Disember boleh milih hari lain untuk melakukan penggambaran bersama ahli kumpulan? So betul, boleh, memang sepatutnya boleh pun sebab you all not be able to record 2 Disember tu nanti kan. Tapi apa yang saya sebut kat sini adalah maklumat ni bermaksud jika setiap orang jadi host dan tak dapat merakam tempat yang sama, sebab tu you kena rakam di tempat yang you boleh pilih sendirilah. Tapi kehadiran pada 2 Disember adalah untuk mengajar berkaitan alam dan bukti-bukti daripada Al-Quran dan Hadis. Okay? So kalau you all tak hadir, so you all obviously saya akan nampak lah. So kalau you all tak hadir, so nanti saya boleh nampak the gap dekat dalam bagaimana you all menterjemahkan ataupun you all translate ilmu daripada bilik kuliah secara teori itu dengan kerja lapangan. Okay? So itu saya boleh nampak dari situ. Dan juga pelajar-pelajar yang tak ada EPA ni nanti, so dia bermasalah lah untuk menghasilkan essay individu tu tadi. Alright? Kenapa perlu ada essay individu tu? Untuk saya nak tengok apa yang you all dapat daripada EPA tu. So capai tak objektif EPA tersebut, which menggunakan teori ilmu yang all dapat daripada dalam kuliah dan how you translate it into dekat kerja lapangan. So yang tu yang saya nak tengok lah. Okay, so pengalaman tu akan membantu you untuk menghasilkan video pandang alam, video dakwah tadi tu. Alright? So saya rasa saya end kat sini. So kalau ada soalan you can text me ataupun boleh tanya kat dalam group lah. Alright, okay, terima kasih.